Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas, saya ada kongsikan dengan anda sebuah laptop biasa tapi dia punya performance tu mengalahkan beberapa laptop gaming yang harga setanding dengan dia lah. Iaitu Acer Swift X Ryzen 7 dengan RTX 3050 Ti. Minggu ni, saya nak kongsikan dengan anda sebuah lagi laptop biasa yang mana dia punya performance mengalahkan beberapa laptop gaming yang setanding seharga dengan dia. Tapi kali ni dari Asus, iaitu Asus VivoBook 15 OLED 2021. Laptop ni dia punya spesifikasi kurang sikit compare dengan Acer Swift X yang saya review minggu lepas, but of course harga dia pun murah RM200 dari Acer. Pada akhir video nanti saya akan buat perbandingan antara Acer Swift X 2021 yang saya review pada minggu lepas dengan VivoBook 15 OLED yang ada dekat depan saya ni, supaya anda tahu yang mana patut anda beli. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Tanpa berlengah lagi, jom! Macam biasa, saya akan bahagikan video ni kepada beberapa chapter supaya anda senang tonton. Katakan anda nak tahu dia punya performance sahaja, so anda boleh jump to performance section lah. Dari situ anda boleh tahu dia punya performance. Okay, first kali dari segi physical dan juga build quality, laptop ni antara laptop yang nipis ada pada tahun 2021. Asus VivoBook 15 OLED ni, dia punya ketebalan hanya 1.86 cm dan menariknya dia punya berat pun 1.8. Tapi kali ni bukan sentimeter lah. Dia punya berat tu 1.8 kilogram. Material dia pula, bahagian atas dia punya lid ataupun skrin ni dia pakai metal, tapi bahagian dalaman dia just pakai plastik. Design Asus VivoBook 15 OLED ni bagi saya lagi lawa kalau nak dibandingkan dengan Acer Swift X yang saya review sebelum ni. Belakang lid dia ada branding Asus VivoBook dan design key enter, button enter tu pun sedikit berbeza dengan design keyboard laptop Asus yang lain lah. Layout keyboard dia jenis standard, senang untuk kita adapt, dan keyboard dia ni menyala dengan LED yang berwarna putih. Ada 3 level brightness yang kita boleh pilih. Tentang input-output connection pula, belah kanan ada satu combo audio jack, lepas tu ada micro SD card slot, ada satu USB-C 3.2 Gen 1, ada satu HDMI 1.4 dan satu USB-A 3.2 Gen 1. Manakala belah kiri pula ada 2 USB-A 2.0. Salah satu penambahbaikan yang Asus buat dekat Asus VivoBook 15 OLED ni, dekat tepi kamera dia, dekat tepi webcam dia, ada satu privacy camera shutter yang mana dia berfungsi untuk tutup kamera secara manual in case ada orang hack kamera kita, turn on dan record kita tanpa kita sedari lah. So sekarang kita dah tak perlu nak ambil masking tape tampal dekat atas ni. Kita just slide slider yang ada di tepi webcam dia. Ini kualiti webcam yang anda akan dapat bila mana anda guna Asus VivoBook 15 OLED, yang mana lepas saya tonton balik video dia, kualiti video okey untuk kita buat PDPR, untuk kita buat online meeting. Tapi yang saya nak highlight kepada anda tentang mikrofon yang ada dekat laptop ni. Apa yang Asus letak dekat dia, AI noise cancelling betul-betul functioning. Kita dapat dengar suara saya dengan sangat jelas dan clear, dan yang paling penting original, bosku. Okey, kelebihan paling besar Asus VivoBook 15 OLED compare dengan mana-mana laptop yang ada dalam pasaran sekarang ialah skrin dia. Kalau laptop lain dia punya panel tu dia pakai IPS panel, tu consider yang paling top lah. Tapi untuk Asus VivoBook 15 OLED ni, dia pakai panel jenis OLED yang biasa kita nampak dekat smartphone tu. Seriously, warna yang kita nampak sangat lawa. Kalau skrin laptop biasa, dia punya brightness tu boleh pergi sampai 400 nits, tu consider yang paling tinggi dah. Tapi untuk Asus VivoBook 15 OLED ni, dia punya brightness boleh pergi sampai 800 nits kot. Tinggi gila. Actually ada satu benda yang orang kita tak berapa aware tentang nits ataupun brightness satu-satu skrin. Bila kita guna dia di bawah cahaya matahari yang terang pun kita akan nampak skrin kita. Benda ni betul dan tak salah. Cuma actually kan, bila
nits satu-satu display tu tinggi, dalam masa sama dia mampu keluarkan lebih banyak warna. That's why kalau anda tengok mana-mana monitor ataupun laptop yang mampu keluarkan HDR, dia punya brightness tu paling rendah pun 300, paling optimum 400 ataupun 500 nits lah. Dan sekarang Asus VivoBook 15 OLED ni dia punya brightness 800 nits. Anda cuba bayangkan sendirilah betapa cantiknya warna yang anda akan nampak dekat Asus VivoBook 15 OLED ni. Dan saya tak nafikan Asus bukanlah brand pertama yang bawa OLED screen masuk ke dalam laptop. Sebelum ni Gigabyte dah buat dekat Gigabyte Aero, tapi harga dia mahal gila, RM7,000 Malaysia kot. Sedangkan ketika tu kalau anda cari sebuah laptop yang mempunyai spesifikasi yang sama, buang OLED screen tu, anda akan dapat pada harga RM5,000 Malaysia. Maksudnya anda just bayar RM2,000 Malaysia untuk dapatkan sebuah laptop yang ada OLED screen. Dan sekarang Asus bawa teknologi tu masuk ke dalam laptop mereka dan anda boleh beli laptop pada harga RM2,799 Malaysia. Rendah, mantap Pak Abu, risau. By the way, size screen laptop ni ialah 15.6 inci dengan resolution Full HD. Alright, tentang performance, kita mulakan dengan performance storage yang mana Asus VivoBook 15 OLED ni guna NVMe SSD 512GB PCIe 3. Write speed saya dapat sekitar 3600 MB per second, manakala read speed saya dapat 895 MB per second. Dia punya read speed tu laju macam pelesit, tapi dia punya write speed tu slow kot untuk sebuah NVMe SSD PCIe 3. But still dia lagi laju dari SATA SSD, even 10 kali ganda lagi laju dari hard disk. Dan untuk gaming, first kali spesifikasi penuh Asus VivoBook 15 OLED yang saya review ni, dia guna prosesor Ryzen 7 5800H, RAM dia 16GB DDR4, storage dia guna 512GB NVMe SSD PCIe 3 dan grafik card dari Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Ini graf beberapa game dengan mid dan juga high ataupun best setting untuk anda nilai sendiri. Bagi game Cyberpunk, saya tak test dengan ray tracing on sebab dia punya ultra setting pun dah tenat. Untuk sesetengah game, Dota 2 dan Valorant tak masuk dalam topik kita sebab ni memang tak ada isu langsung. Sekarang saya nak cerita tentang Apex Legends yang mana saya quite impressed dengan Asus VivoBook 15 OLED ni sebab dia mampu carry Apex Legends dengan sangat cemerlang. Cuma saya pelik sikit sebab GTA 5 dia tak mampu carry dengan baik. Untuk Cyberpunk tu memang tenat sikit. Apa-apa pun klik gameplay saya ada letak pada akhir video nanti untuk anda pantau sendiri. Okey, ini pula graf perbandingan antara Asus VivoBook 15 OLED dengan Acer Swift X yang saya review sebelum ni. Spesifikasi dia sedikit berbeza, bukan setakat dia punya screen, tapi grafik card pun memang Asus VivoBook 15 OLED ni lagi rendah compare dengan Acer Swift X. Dia just guna RTX 3050. Logically, performance Acer Swift X mesti lagi power compare dengan Asus VivoBook 15 OLED ni, tapi anda boleh tengok sendiri graf yang saya dapat menunjukkan yang Asus VivoBook 15 OLED ni sama level dengan Acer Swift X yang menggunakan RTX 3050 Ti. Dan in terms of thermal performance, macam Acer Swift X yang saya review sebelum ni, thermal performance untuk Asus VivoBook 15 OLED ni pun bagus. Suhu memang tak pernah hit 80 darjah walaupun kita main game tu lama gila. Saya rasalah laptop-laptop yang macam ni, yang nipis, yang bukan gaming ni, dah di undervolt oleh brand tu sendiri. That's why dia punya thermal tu tak tinggi sangat. Apa-apa pun saya tak kisah benda tu, yang penting dia mampu deliver job yang sangat bagus kepada kita. Okey, sebagai penutup untuk review Asus VivoBook 15 OLED ni, saya memang tak tahu nak explain kepada anda macam mana sebab video yang anda tengok tadi yang saya tunjuk screen laptop ni, dia bukanlah warna yang anda akan nampak dalam dunia sebenar. Apa yang anda akan nampak dengan mata kasar anda ni jauh lagi lawa compare dengan apa yang saya tunjuk kepada anda lah. Untuk laptop ni lagi-lagi dia punya screen tu dah di patent verified dah. Maksudnya kalau anda seorang content creator ataupun designer, anda nakkan satu laptop yang mampu bagi kepada
kepada anda satu color yang accurate, anda patut beli Asus VivoBook 15 OLED ni. Tapi anda kena ingat, kalau anda berminat untuk beli laptop yang saya review ni, dia ada satu masalah yang saya consider untuk saya adalah satu masalah yang besar, tapi untuk setengah orang benda ni bukan masalah langsung. Laptop ni kan, dia dah datang dengan 16GB RAM, tapi kita tak boleh nak upgrade dia. Dia tak ada slot. Lagi kita cakap, lagi memburukkan keadaan bila mana 16GB RAM yang dia bagi kepada kita dah disoldered dekat motherboard ni. Kita tak boleh nak cabut RAM tu, ganti dengan RAM sekeping 32GB kalau ada lah. So, kalau anda memang nak guna 16GB ataupun anda seorang gamer, anda boleh beli Asus VivoBook 15 OLED yang saya review ni. Tapi kalau anda nak guna kerja-kerja yang lebih heavy, multitasking macam tu, saya tak recommend anda untuk beli Asus VivoBook 15 OLED yang saya review ni lah. And actually kan, dia ada banyak gila variasi. Seriously, dia ada banyak gila variasi. Untuk yang murah, yang harga 4,000 ke bawah, kita boleh tambah RAM. Manakala untuk yang mahal, harga 5,000 ke atas, kita boleh tambah RAM. Yang peliknya, yang harga 4 hingga 5,000 ni, yang biasa orang beli, yang ni tak boleh tambah RAM. Saya pun tak boleh nak brain apa yang Asus fikir lah. Dan balik pada topik kita, adakah berbaloi untuk beli Asus VivoBook 15 OLED compare dengan Acer Swift X Ryzen 9 RTX 3050 Ti? Jawapan saya yes, sebab anda dengan penjimatan RM200 Malaysia, anda akan dapat sebuah laptop yang on par dengan Acer Swift X tadi lah. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli laptop ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Macam biasa, lepas ni klip gameplay, okay? Itu saja dari saya. Oh, sekali lagi, itu saja dari saya. Bereboh. Jumpa lagi. Kadang-kadang kita terlupa skrip.